Salam sejahtera, akhirnya SPRM mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu oleh Muhyiddin Yassin dan menantunya. Disangkakan dengan melarikan diri boleh terlepas dari pendakwaan, tapi akhirnya SPRM umum keputusan ini. Kata Azam Baki, pendakwaan in absentia terhadap menantu Muhyiddin adalah langkah yang terakhir. Maknanya, tanpa kehadiran menantu Muhyiddin, pendakwaan masih boleh dilakukan. Dengan disebut itu sebagai in absentia. Dan perkara ini bukan saja disebut oleh Azam Baki, tetapi telah pun juga disokong oleh pengamal undang-undang, termasuk pengamal undang-undang yang terkenal, yaitu Hanif Abdullah. Saudara, mereka kata itu boleh berlaku dan pernah berlaku di Malaysia tanpa kehadiran tertuduh dalam perbicaraan. Jadi kata Azam Baki, pendakwaan in absentia terhadap menantu Muhyiddin langkah terakhir. Pendakwaan secara in absentia terhadap ahli perniagaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang juga yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi langkah terakhir diambil SPRM dalam tindakan perundangan terhadap kesnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, walaupun tindakan undang-undang berkenaan boleh dilakukan, pihaknya belum ke arah itu kerana percaya Muhammad Adlan masih boleh dikesan. Kita belum lagi menuduh beliau kerana kita masih mengesan keberadaannya di luar negara. Jika ada dikesan dan pulang, kita akan tuduh di mahkamah, kata Azam. Berhubung pendakwaan tanpa kehadiran, memang kita mengeluarkan waran tangkap terhadap beliau, tetapi kita belum memutuskan pendakwaan sedemikian, katanya. Ia boleh dilakukan tetapi adalah opsi terakhir kerana saya masih percaya beliau boleh dikesan dan dibawa balik untuk menghadapi pertuduhan, kata Azam Baki. Mengulas lanjut, Azam berkata SPRM sedang bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan antarabangsa untuk mengesan keberadaan Muhammad Adlan, iaitu menantu Muhyiddin. Minggu lalu Azam dilaporkan sebagai berkata, beberapa kertas pertuduhan ke atas Muhammad Adlan sudah siap membabitkan beberapa dakwaan termasuk jenayah pecah amanah CBT. Media sebelum ini melaporkan SPRM sedang mengesan dua lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes, penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Menurut SPRM, dua individu berkenaan ialah Muhammad Adlan dan Peguam Mansur Saad, dengan kedua-duanya dikenal pasti meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023. Pada Oktober tahun 2023, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dilapor mengesahkan permohonan notis merah ke atas Muhammad Adlan dan Mansur sudah diserahkan kepada Polis Antarabangsa atau Interpol. Tindakan menyenaraikan nama mereka dalam notis merah itu dilakukan selepas dimohon SPRM untuk mengetahui keberadaan kedua-dua individu terbabit. Muhyiddin pada sidang di Dewan Rakyat Februari lalu dilapor menafikan dakwaan bahawa anak dan menantunya Muhammad Adlan memperoleh kontrak dalam sistem immigration bersepadu nasional. Saudara-saudara sekalian, SPRM juga telah pun menyatakan akan menyemak keberadaan menantu Muhyiddin Peguam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita terburuk untuk keluarga Muhyiddin. Apabila Peguam menyatakan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh didakwa secara in absentia. Walaupun sebelum ini kita ketahui menantu Muhyiddin Yassin ini telah pun gahib entah ke mana selepas adanya siasatan dan pendakwaan terhadap beliau. Sehingga hari ini belum balik lagi ke Malaysia. Dan itulah, kita mengharapkan Muhyiddin Yassin sebagai penggubal Undang-Undang Malaysia, ahli parlimen yang menjunjung Undang-Undang Malaysia, yang telah bertaat setia sumpah untuk mempertahankan dan menjalankan perlembagaan Undang-Undang Malaysia ini dengan sehabis baik. Beliau patutnya menggalakkan, menyeru, menyarankan, mencari menantu beliau ini supaya pulang ke Malaysia.
Karena secara tidak langsung, perbuatan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menghilangkan diri dan tak pulang-pulang ke Malaysia lagi ini, membuatkan nama baik Tan Sri Muhyiddin Yassin turut terpalit menjadi buruk. Dengan kata lain, terpalitlah Muhyiddin dengan tai yang dibuat oleh menantunya ini, yaitu telah pun melarikan diri daripada Malaysia. Jadi daripada terkena terus tempias buruk itu, lebih baik Tan Sri Muhyiddin Yassin memaksa, menyeru, merayu supaya menantu kesayangannya ini pulang ke Malaysia semula untuk menghadapi pendakwaan. Walau bagaimanapun disangka anak Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tak boleh didakwa di mahkamah. Rupa-rupanya kata peguam, menantu Muhyiddin Yassin tidak akan terlepas pada pendakwaan dengan cara membuatnya secara in absentia. Mahkamah boleh memulakan prosiding pendakwaan secara in absentia tanpa kehadiran tertuduh ke atas ahli perniagaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan jika mendapati pendakwaan berjaya menunjukkan ia sudah mengambil segala langkah untuk mengesan dan membawanya ke muka pengadilan. Peguam Fahmi Abdul Muin berkata, mahkamah juga boleh memberi peluang dahulu untuk menunggu kehadiran Muhammad Adlan, tetapi ia boleh menggunakan pakai Seksyen 425A Kanun Tata Cara Jenayah jika mendapati pendakwaan sudah mengambil segala langkah demi kepentingan awam dan keadilan. Katanya, peruntukan berkenan menyatakan, jika waran tangkap sudah dikeluarkan dan mahkamah berpuas hati terhadap tertuduh sudah melarikan diri manakala pendakwaan sudah menunjukkan segala usaha mengesannya, maka mahkamah boleh meneruskan perbicaraan tanpa kehadiran tertuduh. Antara langkah yang diambil termasuk mengeluarkan waran tangkap dan notis individu yang dikehendaki, bekerjasama dengan Interpol untuk mengesan suspek dan mengenal pasti serta menanda password milik individu terbabit bagi perhatian khusus. Adalah penting untuk menunjukkan agensi penguatkuasaan seperti SPRM sudah melakukan segala usaha yang munasabah untuk mengesan individu terbabit, katanya. Mengikut peruntukan itu juga, proses perbicaraan akan berjalan mengikut proses seperti biasa seolah-olah tertuduh hadir di mahkamah, dan jika perbicaraan diteruskan, mahkamah boleh membuat inference buruk melalui fakta bahwa tertuduh melarikan diri mengikut Seksyen 114 dalam kurungan G Akta Keterangan, katanya. Fahmi berkata, peguam bela boleh terus mewakili tertuduh dalam perbicaraan ini in absentia, dan jika tiada peguam, timbalan pendakwa raya masih boleh meneruskan kes berkenan. Katanya, jika perbicaraan dijalankan dan mahkamah mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes, ia boleh menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh atau melepaskan dan membebaskannya jika mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie atau melampaui keraguan munasabah. Peguam itu menjelaskan, jika ada pertuduhan pengubahan wang haram dikenakan, mahkamah juga boleh membuat perintah melucut hak harta yang disita dan dibeku. Selain itu, prosedur untuk menjalankan perbicaraan in absentia mengikut peruntukan 425E KEJ yang berkuat kuasa pada tahun 2016 ialah pertuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh bukan membuat hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sepanjang hayat, katanya. Sementara itu, Peguam Muhammad Hanafi Katri Abdullah berkata, walaupun pendakwaan in absentia jarang berlaku, pendakwaan terhadap Muhammad Adlan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih belum kembali ke tanah air untuk berdepan tuduhan termasuk pecah amanah boleh dilakukan mengikut undang-undang. Katanya, kebiasaannya pihak berkuasa akan menahan atau menangkap mereka yang mahu dituduh di mahkamah sebelum melalui proses perbicaraan. Sebanyak 99.9% kes pendakwaan dilakukan dengan kehadiran tertuduh. Namun jika persoalan sama ada pertuduhan in absentia pernah dilakukan, jawapannya pernah, katanya. Ditanya contoh pendakwaan yang pernah dijalankan secara in absentia di negara ini, Muhammad Hanif Katri berkata ia pernah berlaku pada tahun 2018.
membabitkan ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau dikenali sebagai Jolo dan bapaknya Tan Sri Leri Low Hok Peng berkaitan kes 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selain daripada itu, SPRM juga telah menyatakan satu keputusan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Rupa-rupanya ini sebab nilai ringgit merosot, yaitu OPR rendah. OPR rendah adalah penyebab utama nilai ringgit merosot. Tapi bila kerajaan meningkatkan OPR untuk menyelamatkan nilai ringgit Malaysia, ramai juga yang meroyan di luar sana, khususnya penyokong Perikatan Nasional Walaun. Mereka lah yang duluan, mereka yang terdahulu akan menjerit sini sana, marah-marah OPR dinaikkan. Kerana apabila OPR dinaikkan, bayaran hutang Anda di bank, bunganya akan meningkat dan Anda terpaksa membayar bulanan yang lebih tinggi. Jadi itu pun akan ada yang meroyan. Tapi apabila kerajaan tahu ada yang meroyan, maka diselamatkanlah peroyan-peroyan tersebut. Apa yang dibuat oleh kerajaan? Mereka tetapkan OPR untuk menyelamatkan para penghutang-penghutang. Akhirnya apabila kerajaan menetapkan OPR rendah, yang akan terjadi ialah nilai ringgit akan merosot. Jadi ini pula diguna oleh Walaun untuk menyerang Anwar Ibrahim pula, para pembangkang menggunakan isu itu pula. Jadi mana satu yang Anda nak? Nak tingkatkan OPR, nilai ringgit merosot, ataupun nak tingkatkan OPR, nilai ringgit mengukuh, ataupun nak kekalkan OPR tapi nilai ringgit merosot. Ramai orang yang memilih OPR yang dibiarkan rendah karena OPR ini melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia. Banyak boleh mempengaruhi atau pengaruhnya lebih besar kepada rakyat Malaysia, khususnya para peminjam-peminjam uang di institusi keuangan. Berapa ramai orang yang akan terkesan. Berbanding dengan nilai ringgit yang merosot, ini hanya yang terkena adalah sektor besar seperti pelabur besar dan pemain-pemain saham pelaburan. Mereka yang kena. Anda tak kena pun, tapi yang kamu bising itu kenapa? Seperti dalam laporan sebelum ini ada menulis, kita membeli nasi lemak bukan guna duit dolar pun, kata mereka. Dah tahu tuh kenapa nak bising lagi, kata netizen. Dewan Rakyat diberitahu bahwa kadar dasar semalaman OPR yang rendah menjadi sebab utama nilai ringgit terus merosot. Menteri Keuangan kedua, Amir Hamzah Azizan berkata, peningkatan OPR semasa negara masih rendah berbanding negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Thailand, Filipina, Indonesia, Korea Selatan, dan India. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah dengan mendadak dan agresif yang mulanya berada dalam julat 0 hingga 0,2%, telah pun dinaikkan sebanyak 525 mata asas kepada julat 5,25 hingga 5,50% dalam tempoh 16 bulan. Pada masa yang sama, kadar dasar utama negara serantau seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Korea, dan India turut menyaksikan peningkatan sebanyak 200 ke 450 mata asas. Peningkatan OPR Malaysia pula hanyalah sebanyak 125 mata asas daripada 1,75% ke 3,00% bagi tempo yang sama. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding negara-negara lain boleh dikatakan sebab utama nilai ringgit menurun berbanding negara-negara tersebut, katanya. Jauh sekali nilai ringgit OPR, nilai ringgit merosot ini disebabkan oleh Anwar Ibrahim. Itu langsung tak ada kena-mena. Apalagi kalau dikata kerana pembangkang tak diberikan peruntukan. Yang ini lagilah lucu. Apabila ada ahli parlimen kata pelaburan negara merosot kerana pembangkang tidak diberikan peruntukan, yang itu menjadi lauk kepada netizen, khususnya kerajaan, penyokong kerajaan. Kata mereka, apa kaitan pembangkang tidak diberikan peruntukan dengan nilai pelaburan?
Lagi pula kata mereka, mana ada nilai pelaburan merosot? Anwar Ibrahim mencatatkan pelaburan yang meningkat paling tertinggi dalam sejarah. Jadi tiada kena mengena dengan apa yang dinyatakan oleh ahli parlimen PAS tersebut. Katanya menurut laporan ini, perbezaan ketara dalam kadar faedah dengan Amerika Syarikat itu, yaitu sebanyak 250 mata ini, misalnya mendorong pelabur asing untuk mengalihkan modal keluar dari pasaran domestik ke pasaran yang memberikan pulangan lebih tinggi. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Lim Guan Eng, Bagan PH, yang bertanya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai ringgit. Menurutnya, sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ekonomi atau ringgit, ekonomi negara akan terkesan. Ekonomi negara akan terkesan serta berbagai pihak terbeban dengan peminjam perlu membayar kadar faedah yang lebih tinggi. Lihat betapa pintarnya Anwar menangani masalah kejatuhan nilai ringgit ini. Anwar Ibrahim memilih rakyat. Dia tak pilih bank. Kalau dia pilih tingkatkan OPR, itu menyelamatkan, itu dapat memberikan kerugian kepada rakyat. Itu memberikan kerugian kepada rakyat karena terbeban dengan peminjam yang membayar kadar faedah lebih tinggi untuk hutang mereka. Sebagai contoh, jika seorang itu ada pinjaman 200.000 ringgit, ini bermakna kalau kita menaikkan OPR ke 6%, bermakna kenaikan untuk seorang itu akan naik 6.000 ringgit setahun, menjadi satu beban yang agak besar untuk peminjam, kata beliau. Untuk rekod, kadar faedah OPR ditentukan oleh Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia BNM bagi mencapai mandat domestik, yaitu kestabilan harga dan pertumbuhan yang mampan, dan bukannya untuk sebarang matlamat mengubah keadaan kadar pertukaran ringgit. Pada mesyuarat terakhir November tahun lalu, Jawatan Kuasa MPC mengekalkan OPR pada 3.0%. Ini merupakan mesyuarat ketiga berturut-turut yang mana MPC telah memilih untuk mengekalkan kadar itu. Bank Negara Malaysia menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal menyokong ekonomi serta konsisten dengan penilaian semasa mengenai inflasi dan prospek pertumbuhan. Selain itu, Amir berkata pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China juga antara faktor mempengaruhi kejatuhan nilai ringgit. Katanya faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau lain. Sejak 28 Februari 2024, nilai ringgit telah menyusut negatif 3.5% berbanding dolar Amerika Syarikat sejajar dengan mata wang serantau seperti yen Jepun, Baht Thailand, won Korea, katanya. Katanya, walau apapun kerajaan tetap memandang serius akan prestasi nilai ringgit dan komited mempertahankan serta mengkukuh kedudukan wang negara ini. Langkah-langkah oleh Bank Negara Malaysia termasuklah memastikan pasaran pertukaran asing di dalam negara atau negeri kekal teratur seperti mengekalkan kestabilan keuangan dan monetari. Bank negara juga akan terus memantau pasaran keuangan dan mengambil langkah perlu termasuk campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Selain itu, Bank Negara Malaysia turut memantau pertukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengekspor selain meneruskan usaha menggalakkan penggunaan wang tempatan untuk penyelesaian ekspor bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pergerakan dolar Amerika Syarikat. Tampaknya, kerajaan juga yakin ringgit akan menunjukkan prestasi yang lebih baik pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, itulah dia penerangan yang amat panjang lebar dan berguna untuk kita semua. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.